Kali ini saya nak berkongsi pengalaman dan ilmu tentang faktor yang mempengaruhi sesebuah parti untuk menang atau kalah dalam pilihan raya. Faktor yang pertama yang penting yang dihujahkan oleh para sarjana ialah tentang imej pemimpin. Personaliti pemimpin, wajah pemimpin, kehebatan pemimpin, karakter pemimpin, keterampilan pemimpin, itu cukup mustahak mempengaruhi rakyat. Sebab dia menunjukkan kekuatan atau kelemahan sesebuah parti. Antara pemimpin ini, jelas yang tertonjol dari segi imejnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seorang yang teruji, seorang yang ada jatuh bangun di dalam politik, seorang yang ada pengalaman yang panjang dalam perjuangannya untuk negara ini. Berhadapan secara langsung dengan tokoh daripada Perikatan Nasional, tentunya Tan Sri Muhyiddin Yassin, juga bekas Perdana Menteri kita. So, antara tokoh-tokoh ini, jikalau dilihat dari segi imej pemimpinnya, siapa yang lebih hebat? Saya fikir pengundi tentu sekali tanpa ragu tertarik pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketokohannya, kesungguhannya, kekuatannya, staminanya, energinya, semangatnya, kesabarannya, perjuangannya, sikapnya, karakternya, saya fikir itu sudah cukup membuatkan beliau sebagai pemimpin yang tidak boleh ditandingi dalam konteks pemimpin nasional. Yang kedua ialah dari segi jentera. Jentera ini ada persaingannya cukup luar biasa di peringkat akar umbi. Jentera banyak ada pada Parti PAS dalam Perikatan Nasional, juga ada pada Parti UMNO dalam Barisan Nasional. Itu sesuatu yang tak boleh kita nafi. Dari segi manifesto, semua parti ada janji politik masing-masing. Kalau ada janji politik daripada Perikatan Nasional, basically mengutuk, menghentam, membangkang. Lebih daripada itu saya tak nampak. Kalau nak kata undang-undang hududnya, saya fikir sudah tenggelam. Ya, kalau dari segi aura Islamnya sudah tenggelam. Kena campur aduk dengan tuduh-menuduh, dakwa-mendakwa dan semuanya menjanjikan syurga neraka. Yang itu bukan milik kita pun, itu milik Allah. Yang saya nampak kalau Perikatan Nasional ini, khusus dari PAS, bila mereka buka mulut pemimpin mereka, itu adalah untuk memecah belahkan masyarakat. Atas nama agama. Itu yang rakyat panggil sebagai tunggang agama, tunggang bangsa itu. Tetapi kalau Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, saya fikir these are the parties yang bercakap tentang masa depan Malaysia. Hasrat untuk membina negara bangsa Malaysia yang bersatu, menerima dan meraihkan perbezaan. Saya fikir keikhlasannya ada pada Pakatan Harapan. Setiausaha Agung DAP juga saya fikir committed dalam hal yang sebegini. Tapi ini tidak ada pada rampas saya fikir, dan apalagi sekarang ini mengikut rentak pada PAS itu bersatu juga begitu. So Perikatan Nasional saya kira tertinggal jauh lah. Melainkan kekuatan mereka seperti saya ulang dan ulang ialah kekuatan 3A. Membina sentimen, membina emosi, meningkatkan hal-hal yang boleh menjauhkan kasih sayang rakyat dan harmoni hubungan antara kaum. Yang seterusnya dari segi media lah. Media juga mempengaruhi keputusan pilihan raya. Kalau media perdana, kita tahu sekarang ini kerajaan persekutuan lah yang menguasainya. Tetapi kalau dari segi media sosial, saya fikir kehebatan, kekuatan, apalagi kita bercakap tentang cyber trooper, masuk untuk hentam-hentam orang. Itu kelebihannya, kekuatannya ada pada Perikatan Nasional. Jangan nafi itu. Cuma dalam segi media sosial ini betul-betul berkesan dan boleh mempengaruhi. Apatah lagi bila kita bercakap tentang undi 18, kita bercakap tentang anak muda. Dia cukup mempengaruhi melalui TikTok, melalui portal-portal berita. Dan inilah sentimen yang saya tegaskan perlu dikawal oleh kerajaan pusat. Bukan untuk menyekat kebebasan akhbar, kebebasan rakyat dan kebebasan media, tetapi untuk mengawal isu-isu yang boleh meletup sehingga akhirnya mengancam keselamatan dan ketenteraman negara. Kita pun baru tengok bagaimana seorang menteri besar kerana kesilapan mulutnya akhirnya didakwa. Tuduhan-tuduhan yang tidak perlulah kita bangkitkan provokasi yang sebegitu. Faktor apa lagi yang penting dalam menentukan kemenangan parti dalam pilihan raya? Calon. Calon kita selalu bagi tahu kita akan letak 30% calon wanita, 30% calon muda dalam pilihan raya mewakili parti-parti tertentu. Tetapi in actual fact ada tidak calon-calon itu? Saya fikir soal calon tua muda itu relatif lah, dan pada saya tidak signifikan sangat. Yang pentinglah sejauh mana calon itu hebat, ada wibawa, ada integriti, ada hati yang boleh menjiwai tugasnya sebagai wakil rakyat. Harus cerdik, harus tenang, harus tabah, harus kuat, mental strength-nya tidak cepat koyak. Kalau calon sombong, ego, nak jumpa pun payah, nak telefon pun tak pernah angkat, ini tidak boleh. Akhir sekali, yang paling penting menentukan menang atau kalah sesebuah parti itu adalah
image parti atau dan juga ideologi parti. Image parti pada hari ini, kalau PAS tunjukkan sebagai pejuang Islam, itu image-nya parti ke syurga lah, lebih kurang begitu. Tapi begitulah gambarannya. Adakah begitu realitinya? Kalau penyokongnya dari segi mulutnya macam tidak insurans, otaknya kadang-kadang memfitnah orang, kita jangan sampai ke tahap yang rendah etika, moral dan akhlaknya. Kita nak berjuang Islam tapi tunjukkan dengan sikap moral dan nilai yang baik. Sebab itu PM selalu cakap, apapun kita hendak berbeza, kita hendak berpolitik, bersikap madani lah. Ada kesederhanaan, ada keisanan, ya, ada keyakinan pada perjuangan, ada tolak ansur, ya, ada kasih sayang, hormat menghormati. Benda itulah yang boleh mendekatkan kita ke arah mewujudkan satu perpaduan nasional yang kita impikan. Kalau bercakap ini, saya suka sekali nak address pada anak-anak muda, supaya lebih matang, ya, lebih bertanggungjawab dalam memberi komen dan berpolitik. Dan akhirnya saya nak rumuskan dengan apa yang orang selalu cakap, power is temporary. Kuasa itu sementara, but behavior is permanent. RN 12 Ogos, jika kita mengundi untuk negeri yang makmur, stabil, supaya kita boleh bersama dengan kerajaan pusat untuk maju ke depan.